Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan pembentangan yang kedua kami iaitu yang bertajuk pengaruh agama dalam peradaban. Objektif dari tajuk kami ialah kami akan menerangkan isi-isi penting tentang pengaruh agama dalam peradaban dan mempelajari pelbagai agama dalam peradaban. Okey, seterusnya saya ingin memperkenalkan nama saya Siti Nur Aisyah binti Sulaiman dan nombor matrik saya ialah 19DAT21F1003. Seterusnya saya ingin meminta ahli kumpulan 3 untuk memperkenalkan diri mereka dan nombor matrik mereka. Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzati Ifa binti Muhammad Itenin. Nombor matrik saya 19DAT21F1039. Seterusnya, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatin Nabila binti Muhammad Az-Zahar. Nombor matrik saya 19DAT21F1043. Seterusnya. Nama saya Nafariha Alina binti Rizal. Nombor matrik 19DAT21F1045. Seterusnya. Nama saya Syarifah Awni Bashira binti Syed Zawawi. Nombor matrik ialah 19DAT21F1067. Okey, seterusnya kami akan memulakan pembentangan kami. Saya Siti Nur Aisyah binti Sulaiman dan nombor matrik saya 19DAT21F1003. Saya merupakan pembentang pertama. Okey, saya akan memberikan keterangan maksud agama Islam. Islam ialah sebuah agama yang diturunkan di Mekah dan ia tersebar ke seluruh termasuk alam Melayu. Kedatangan Islam di Malaysia bermula pada awal kurun ke-14 Masihi iaitu pada tahun 1309 Masihi. Bermula 1957, Malaysia telah meletakkan agama Islam sebagai rasmi dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Sejak tahun 1963, ia dikenali sebagai Perlembagaan Malaysia. Perkataan Islam berasal daripada perkataan Arab iaitu salimah yang bermaksud keamanan, ketulinan, penyerahan dan ketaatan. Dari segi keagamaan, perkataan Islam bermaksud penyerahan kepada kehendak Tuhan dan ketaatan kepada undang-undangnya. Agama Islam merupakan sebuah agama yang berpegang kepada kepercayaan hanya pada satu Tuhan sahaja iaitu Allah SWT yang bersifat Maha Esa. Islam juga telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disebarkan kepada seluruh manusia di alam ini. Kesemua ajaran dan arahan yang berbentuk konseptual dan praktikal mengenai Islam yang diturunkan oleh Allah bukannya agama ciptaan Nabi Muhammad atau manusia. Okey, Islam ni juga merupakan agama yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia seluruhnya. Al-Quran merupakan sumber rujukan yang paling utama dan penting untuk memahami ajaran dan arahan yang terdapat dalam agama Islam. Al-Quran dan hadis juga merupakan dua sumber utama dalam Islam. Orang Islam wajib beriman dengan percaya kepada ajaran serta perintah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Keimanan dan kepercayaan memperlihatkan melalui amalan-amalan seperti sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan menunaikan haji dan umrah. Okey, seterusnya saya ingin memberitahu dan menerangkan tentang adat dan cara hidup agama Islam. Yang pertama, budaya animisme dan Hinduisme yang diamalkan oleh masyarakat sejak sekian lama telah diganti dengan adat dan cara hidup Islam. Yang kedua, adat yang selama ini menjadi darah daging dan sebati dengan kehidupan mereka telah diperkukuhkan lagi dengan ajaran agama Islam. Walau bagaimanapun, mereka masih lagi mengamalkan adat-adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Akhir sekali,
Islam telah mengangkat taraf manusia dan menyamakan kedudukan mereka di sisi Allah. Ia membentuk sesuatu sistem masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati. Okey, seterusnya politik dan pemerintahan agama Islam. Sistem pemerintahan telah bertukar kepada sistem pemerintahan yang berlandaskan ajaran Islam. Antara contoh yang boleh kita lihat ialah agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. Sementara itu, beberapa institusi Islam telah didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam. Antara institusi yang didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syariah. Sekian sahaja daripada pembentangan saya. Seterusnya, saya ingin menyerahkan pembentangan kepada pembentang yang kedua. Saya Nur Izzati Ifah binti Muhammad Itnin, nombor matrik 19DAT21F1039 sebagai pembentang kedua akan meneruskan pembincangan tajuk ini. Pendidikan agama Islam. Kedatangan Islam telah banyak merubah sistem pendidikan yang diamalkan oleh masyarakat sebelum ini. Selepas kedatangan Islam, golongan bawahan berpeluang menerima pendidikan yang sama seperti golongan atasan. Banyak sekolah pondok didirikan supaya aktiviti pembelajaran menjadi lebih bebas disebarkan kepada golongan bawahan. Seterusnya, perundangan agama Islam. Hukum-hukum yang tidak bercanggah dengan Islam dikenalkan. Ini telah disebut dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka dan juga adat pepatih serta adat Temenggung. Antara contoh yang dapat dilihat ialah dalam bidang kuasa kehakiman, yang mana hakim boleh menggunakan budi bicara sama ada menjatuhkan hukuman, potong tangan bagi kesalahan mencuri ataupun didenda atau penjara sahaja. Seterusnya, sistem kekeluargaan agama Islam. Kedatangan Islam telah menetapkan lagi institusi kekeluargaan dalam masyarakat Melayu. Malah, ia menjadi lebih teratur. Islam telah menentukan garis panduan dalam membina keluarga berasaskan ajaran Islam. Sebagai contoh, dalam pemilihan jodoh, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri dan tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. Selain itu, pelbagai adat dan budaya Islam supaya dihayati oleh ibu bapa dalam mendidik anak-anak seperti meletakkan nama baik kepada anak-anak mereka, mendidik anak-anak supaya menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan menghormati ibu bapa. Akhir sekali, apakah maksud agama Buddha? Agama Buddha ialah agama dan falsafah yang berasaskan ajaran Buddha Sakyamuni ataupun Siddhartha Gautama yang mungkin lahir pada kurun ke-5 sebelum Masihi. Agama Buddha menyebar ke benua India dalam 5 kurun selepas baginda meninggal dunia. Dalam proses perkembangan agama Buddha, agama ini telah menyentuh hampir seluruh benua Asia. Agama Buddha terus menarik orang ramai mengadut di seluruh dunia dan mempunyai lebih kurang 350 juta penganut. Agama Buddha dikenali sebagai salah satu agama yang paling besar di dunia. Dalam 2000 tahun yang seterusnya, agama Buddha telah menyebar ke tengah, tenggara dan timur Asia. Kini agama Buddha telah memaparkan sebagai 3 aliran utama iaitu Theravada, Mahayana dan juga Vajrayana. Sekian, itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan teruskan kepada pembentangan ketiga. Terima kasih kepada pembentang kedua iaitu Zati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatin Nabila binti Muhammad Azhar dengan nombor kad matrik 19DAT21F1043. Hari ini saya akan membentangkan adat atau cara hidup. Cara hidup yang tertumpu kepada kerohanian peribadi.
Kerohanian yang betul sahaja mampu melepaskan seseorang daripada kitaban kelahiran semula. Kitaban ini disebabkan oleh kuasa karma yang merupakan peraturan alam. Dewa-dewa juga tidak mampu mempengaruhi kuasa ini. Seterusnya, politik dan pemerintahan harus berlaku adil dan tidak berdiskriminasi antara satu sama kelompok warga negara tertentu terhadap yang lain. Yang kedua, tidak menyimpan segala bentuk kebencian terhadap warga negaranya. Yang ketiga, tidak takut terhadap apa pun dalam pelaksanaan rukun. Yang keempat, harus memiliki pemahaman yang jelas tentang hukuman yang bakal dilaksanakan. Seterusnya, pendidikan agama. Pendidikan agama Bunda adalah usaha yang dilaksanakan dengan secara terperinci dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan kemampuan serta didikan untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan lagi manusia yang berakhlak mulia melalui peningkatan pelaksanaan moral dan kebijaksanaan sesuai dengan Buddha. Seterusnya, akhir sekali, perayaan Hari Wesak bagi agama Buddha. Perayaan Hari Wesak merupakan satu perayaan yang paling penting dalam agama Buddha. Ia dirayakan dalam bulan Mei pada waktu terang bulan. Penganut-penganut agama Buddha akan mengunjungi kuil Buddha untuk memberi penghormatan kepada Buddha dan juga pembaca kitab. Akan melepaskan burung merpati, memberi makanan kepada orang miskin dan juga sami-sami. Peragaan kereta berhias juga akan diadakan. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang keempat. Terima kasih. Terima kasih kepada pembentangan yang tadi. Terima kasih kepada pembentang ketiga. Nama saya Nufariha Alina binti Irizan dengan nombor matrik 19JT21F1045. Saya akan menyambung pembentang ketiga tadi. Kitab-kitab dalam agama Buddha. Kitab suci dan agama Buddha Tipitaka yang lengkap hanyalah yang berbahasa Pali iaitu kitab yang paling tua. Agama Hindu. Agama Hindu diakui sebagai sistem agama pertama dan tertua di dunia serta mempunyai jumlah pengikut ketiga tertinggi selepas agama Kristian dan Islam. Ajaran yang terkandung di dalamnya amat kompleks dan seringkali menjadi mangsa salah tafsir. Hal ini tidak menghairankan lagi kerana tiada satu syarat yang jitu dalam ajaran agama yang bersifat universal ini. Agama Hindu akan ada pihak pemantau yang segera menyebarkan berita bahawa saya sedang menyebarkan agama Hindu. Sesungguhnya ada perbezaan yang amat nyata antara menyebarkan agama Hindu dan memperkatakan mengenai agama itu dalam sebuah sesi dialog secara sihat dan positif. Sistem kasta. Sistem kasta merupakan stratifikasi sosial yang mempunyai peranan masing-masing. Sistem kasta mempunyai 4 kasta iaitu Brahmin pendidikan, Kshatriya pemerintahan, Vaishya perniagaan dan Sudra pekerja. 6 mazhab bergantung kepada dewi-dewi yang disembah iaitu Shiva, Saivism, Vishnu, Vaishnavism, Sakti Sakta, Muruga Kaumaram, Vagesha Ganapatiyam dan Surya Sauram. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Auni Bashira binti Said Zawawi. Nama matrik 19DAT21F1067. Saya ingin membentangkan tentang perayaan agama Hindu. Perayaan agama Hindu terdapat dua hari perayaan, iaitu Hari Deepavali dan Hari Taipusam. Maksud Deepavali ialah sebarisan pelita. Dengan memasang pelita, mereka percaya bahawa kecerahan mengatasi kegelapan, kebaikan dapat mengatasi kejahatan,
keadilan dapat mengatasi kezaliman dan kebijaksanaan dapat mengatasi kejahilan. Di pagi hari perayaan mereka, masyarakat Hindu akan menyucikan tubuh badan mereka dengan memakai sedikit minyak di kepala dan mandi. Kemudian, mereka bersembahyang di rumah atau di kuil-kuil yang terdekat. Selepas bersembahyang, mereka berkunjung ke rumah kaum keluarga mereka. Kebiasaannya, suri rumah akan menyediakan kotak-kotak kecil berisi manisan dan membawa bersama apabila berkunjung ke rumah saudara mara mereka. Di kebanyakan rumah, rangoli iaitu lukisan yang dibuat daripada tepung beras berwarna-warni akan menyambut tetamu di hadapan rumah. Next. Hari Taipusan pula merupakan perayaan yang disambut oleh mereka yang beragama Hindu di seluruh dunia bagi menghormati Dewa Hindu, Dewa Murugan atau dikenali sebagai Dewa Subramanyam. Taipusan dirayakan pada bulan Tai, bulan ke-10 dalam kalender Tamil. Pada hari Taipusan, bulan penuh melintasi bintang terang pusam. Pada hari itu, mereka akan membawa susu yang berwarna putih kerana susu itu dianggap suci. Susu ini diisikan dalam belanga tembikar atau kini dalam belanga aluminium. Belanga berisi susu ini akan dihias dengan pelbagai corak, warna, daun dan benang. Belanga ini akan dijunjung di atas kepala mereka dari kuil hinggalah ke dalam kuil. Next. Seterusnya ialah tentang kitab-kitab Veda. Terdapat beberapa kitab Veda iaitu kitab Rigveda, Atharva Veda, Sama Veda dan Yajurveda. Next. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang masyarakat dan budaya golongan agama Hindu. Dalam sistem kekeluargaan mereka, susun lapis masyarakat India menurut Veda dikenali sebagai ashrama dharma. Masyarakat India wanita mempunyai kebebasan terhadap pada masa muda, ianya berada di bawah jagaan ibu bapa dan setelah berkahwin, dia berada di bawah lingkungan keluarga dan suami. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.